Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Azamti Zainon dan dua lagi rakan saya, Nur Fazrina dan Nurul Amirah Izzati akan membentangkan tentang isu hak nafkah tempat tinggal bagi isteri yang tinggal bersama mertua. Apakah definisi sebenar nafkah tempat tinggal isteri? Baiklah, kita lihat di sini. Nafkah tempat tinggal merupakan salah satu tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh suami kepada isterinya. Seterusnya, kebanyakan ulama fiqh berpandangan bahawa suami wajib untuk menyediakan kediaman yang khusus buat isterinya, di mana tiada ahli keluarga lain yang menetap bersama mereka di rumah tersebut. Bila seterusnya, sekiranya suami menyediakan tempat tinggal satu rumah dengan ibu bapanya, oleh itu para isteri boleh untuk tidak menetap bersama suami. Dan terakhir sekali, nafkah yang diberi perlu diukur mengikut kemampuan suami. Contohnya, jika suami berkemampuan untuk membeli sebuah rumah, oleh itu mereka diwajibkan untuk membeli rumah tersebut kepada isteri mereka. Hal ini kerana suami wajib untuk berusaha bagi memenuhi nafkah tempat tinggal. Antara tanggungjawab yang besar bagi para suami ialah wajib baginya untuk memberikan nafkah tempat tinggal kepada isteri mengikut kemampuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Baiklah, sekarang kita lihat ciri-ciri tempat tinggal yang perlu disediakan oleh suami. Yang pertama, suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang sesuai berdasarkan kemampuannya dari segi kewangan. Contohnya, jika suami berkewangan tinggi yang hidup mewah, oleh itu mereka boleh untuk membeli sebuah rumah banglo yang besar ataupun kondominium. Seterusnya, bagi suami yang berkewangan sederhana pula, bolehlah mereka untuk membeli sebuah apartmen untuk isteri mereka, asalkan rumah tersebut bersesuaian, selamat dan juga selesa. Yang kedua, suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang khusus untuk isteri dan anak-anak mereka. Tidak boleh bagi seorang suami untuk menghimpunkan bersama ibu bapa ataupun kaum kerabat suami, melainkan jika isteri reda untuk berkongsi kediaman yang sama. Dan yang terakhir, yang ketiga, suami hendaklah menyediakan keperluan asas di rumah tersebut. Contohnya, alas tidur, alat-alat tempat memasak dan juga bilik mandi. Hukum tinggal bersama mertua. Perkahwinan merupakan satu ibadah dan tanda kekuasaan Allah yang menciptakan manusia ini secara berpasangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Hukum tinggal bersama mertua adalah harus, tetapi terdapat beberapa nasihat yang disimpulkan kepada pasangan suami isteri. Antara nasihat kepada pasangan yang sudah berkahwin, yang pertama, apabila pasangan suami isteri yang mempunyai kemampuan untuk hidup bersama selain daripada ibu bapa mereka dan ahli keluarga yang lain, maka itulah yang terbaik. Hal ini kerana dengan hanya berpasangan, hak privasi dan membina kehidupan dengan lebih selesa akan terwujud. Selain itu, tiada campur tangan mana-mana pihak. Contohnya, ada di kalangan pasangan suami isteri yang berkongsi cerita mereka di media sosial
yang mereka berkatakan bahawa mereka berasa tidak selesa. Contohnya mereka baru saja pulang dari kerja dan mereka mahu berehat sebentar di ruang tamu, tapi mereka rasa tidak selesa kerana terdapat mertua mereka bersama-sama di ruang tamu tersebut. Yang kedua, antara makna kemampuan itu adalah mampu menyediakan tempat tinggal khusus bagi isteri. Baiklah, firman bagi isi kedua ini adalah sama seperti firman yang saya sudah bentangkan di slide yang ketiga sebentar tadi. Yang ketiga, pepatah Melayu menyebut biar banyak rumah daripada banyak orang dalam rumah. Pepatah tersebut bermaksud jika terdapat ramai anggota dalam sebuah rumah, oleh itu akan terdapat banyak ragam dan banyak perangai yang berbeza-beza yang boleh membawa kepada pergaduhan yang kecil ataupun pergaduhan yang besar jika tidak ditangani dengan sebaiknya. Yang keempat, sentiasa memberi perhatian dan kecaknaan kepada ibu bapa serta mertua walaupun tidak tinggal bersama di rumah, sama ada dari segi nafkah atau kasih sayang. Contohnya dengan menziarahi, berikan sikit buah tangan, hadiah dan juga nafkah. Baiklah, dengan cara ini, perasaan kasih sayang itu dan penghormatan akan jadi lebih tinggi berbanding tinggal sebumbung di rumah. Yang kelima, suami sewajarnya memahami hak isteri untuk ditempatkan yang munasabah dengan status pasangan sebagai isteri agar peranan masing-masing dapat dijemahkan dengan lebih baik dan lebih jelas. Hal ini akan membuatkan rumah tangga lebih bahagia. Yang keenam, para suami, layanilah isteri anda dengan sebaik yang mungkin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud dan bergaullah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nur Fazrina binti Rahim Syarif, akan meneruskan pemutaran ini dengan hak-hak isteri yang wajib suami tunaikan berkenaan dengan nafkah tempat tinggal. Nafkah terhadap isteri berada di tempat kedua selepas seseorang menyelesaikan nafkah terhadap dirinya sendiri. Kewajipan ini berterusan selagi mana dia masih bergelar isteri yang sah kepada suaminya. Nafkah isteri adalah lebih utama berbanding ibu bapa, kecuali dalam keadaan yang mereka tidak bekerja, sudah tua atau tidak mampu menyediakan keperluan asas kehidupan. Bagi tempat tinggal isteri, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang bersesuaian mengikut huruf setempat serta terlindung daripada penglihatan orang luar. Tempat tinggal tersebut tidak semestinya rumah yang dibeli, tetapi boleh juga rumah yang disewa atau dipinjam. Islam telah menetapkan kadar kewajipan keadaan tempat tinggal isteri berdasarkan kemampuan suami. Sekiranya suami hanya mampu untuk menyediakan rumah yang biasa, maka itulah kadar wajibnya. Sekiranya suami mampu menyediakan rumah yang mewah, maka itulah kewajipannya. Sekiranya wujud situasi di mana suami telah memenuhi tanggungjawabnya untuk menyediakan tempat tinggal isteri melalui pembelian rumah pertama dan ibu bapa suami tinggal bersama dalam rumah tersebut, kemudian wujud rasa ketidakselesaan antara isteri dan ibu bapa mertuanya semasa keberadaan bersama dalam rumah tersebut, maka hal ini sewajarnya diselesaikan melalui perbincangan yang berhemah dengan menjaga adab sesama menantu dan mertua. Namun begitu, sekiranya isteri bertegas menuntut tempat tinggal lain yang melebihi kemampuan suami, maka kewajipan suami adalah setakat yang termampu sahaja dan selebihnya bergantung kepada perbincangan dan persetujuan bersama. Sebagai contoh, suami boleh meminta pergi bicara isteri untuk menampung sebahagian kos membeli rumah atas dasar tolak ansur kerana keadaan kewangan suami yang tidak mengizinkan. Walau bagaimanapun, sekiranya isteri enggan membantu, maka tanggungjawab dan kewajipan suami hanyalah sekadar kemampuannya. Hal ini termasuklah membeli rumah yang lebih murah, menyewa rumah atau kembali tinggal di rumah yang telah disediakan oleh suami. Hal ini telah dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala
Dalam surah Al-Talaq ayat yang ke-7 yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Subtopik yang seterusnya ialah antara nafkah isteri dan ibu bapa, yang mana perlu diutamakan. Saya mulakan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, mulakan nafkah dengan dirimu. Jika berbaki, berikanlah kepada ahli keluargamu. Jika masih berbaki, berikanlah kepada saudara maramu yang terdekat, dan jika masih berbaki lagi, berikanlah kepada mereka, dan seterusnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, kita lihat hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah. Seorang lelaki bertanya, hai Rasulullah, aku mempunyai dinar. Baginda menjawab, sedekahkan untuk diri kamu sendiri. Lelaki itu menjawab, aku mempunyai dinar yang lain lagi. Baginda berkata, sedekahkan kepada isteri engkau. Lelaki itu menjawab, aku mempunyai yang lain lagi. Baginda berkata, sedekahkan kepada anak engkau. Lelaki itu menjawab, aku mempunyai yang lain lagi. Baginda berkata, sedekahkan kepada hamba engkau. Lelaki itu menjawab, aku masih ada yang lain lagi. Baginda berkata, engkau lebih tahu. Dari hadis-hadis ini, kita dapat lihat bahawa Islam sememangnya menekankan keutamaan nafkah isteri dan anak-anak melebihi orang lain. Syekh Syams Al-Haq Al-Azim Abadi menukilkan bahawa Al-Khattabi berkata, susunan ini jika engkau memperhatikannya, maka engkau akan mengetahui bahawa Baginda SAW mendahulukan yang utama dan kerabat yang dekat. Imam Nawawi pula menyebut, apabila berhimpun pada seseorang, orang-orang yang berhajat daripada mereka yang diwajibkan memberi nafkah pada mereka, maka sekiranya hartanya cukup untuk menafkahkan semuanya, maka dia wajib menafkahkan semuanya. Namun, sekiranya hartanya tidak lebih kecuali untuk seorang, maka hendaklah mengutamakan nafkah untuk isteri berbanding nafkah untuk keluarga lain. Imam Al-Shawkani pula berkata, telah sampai pada tahap ijma' akan kewajipan memberi nafkah pada isteri. Kemudian, jika masih ada lebihan harta daripada itu, barulah ada kewajipan nafkah terhadap keluarga yang lain. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, dinyatakan bahawa jika bilangan yang memerlukan nafkah adalah ramai, sedangkan lebihan keperluan dirinya tidak mencukupi untuk diberikan kepada kesemuanya, dia hendaklah memenuhi keperluan dirinya sendiri dengan memberi keutamaan berdasarkan kepada susunan yang berikut. Yang pertama, isteri. Nafkah kepada isteri adalah pasti dan ia tidak gugur dengan berlalunya masa. Yang kedua, anak yang masih kecil. Hal ini sama seperti anak yang dewasa tetapi gila kerana mereka tidak mampu untuk bekerja. Yang ketiga, anak yang dewasa tetapi fakir. Hubungan yang hampir rapat ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Yang keempat, datuk dan ke atas. Datuk merupakan asal keturunan dan haknya wajib dijaga serta dipelihara. Imam Al-Shawkani pernah menyebut, nafkah kepada keluarga tetap wajib meskipun ketua keluarga jatuh miskin, manakala nafkah kepada ibu bapa hanya wajib jika anak mampu. Dalam isu nafkah untuk ibu bapa yang tidak mampu menyediakan keperluan asas kehidupan, penyelesaiannya terbahagi kepada dua. Yang pertama, sekiranya suami mempunyai adik-beradik, maka semua adik-beradik perlulah sama-sama menunaikan tanggungjawab menjaga dan berkhidmat untuk kedua ibu bapa mereka. Yang kedua, sekiranya suami merupakan anak tunggal dan mempunyai pendapatan yang terhad, maka secara turutannya perlulah mengutamakan nafkah isteri terlebih dahulu, kemudian anak-anak dan seterusnya ibu bapa. Kita perlulah ingat
seperti yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu keredaan Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Riwayat Al-Tirmizi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, hakikat perkahwinan dapat diertikan di dalam firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dan jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Said Qutb pernah berkata bahawa Islam memandang rumah tangga sebagai tempat kediaman, keamanan dan kedamaian, dan memandang kepada hubungan suami isteri sebagai hubungan kasih mesra dan menegakkan hubungan ini di atas pilihan yang bebas supaya ia dapat berlangsung di atas asas saling mengerti, saling bersimpati dan saling berkasih sayang. Hal ini demikian kerana menurut tafsir fi Zilal Al-Quran pada 3:324 bahawa supaya mereka mengekalkan hubungan suami isteri antara mereka dan tidak terus memutuskannya dengan sekali fikir sahaja atau dengan desakan keinginan yang pertama sahaja. Malah, ia harus memelihara kepentingan yayasan insaniah yang agung ini agar tidak terdedah kepada ledakan keinginan sentimen yang berubah-ubah dan kepada ketololan nafsu yang terbang di sana-sini. Di dalam Islam juga ada berkata kepada para suami bahawa sekiranya merasa benci terhadap isteri, janganlah terburu-buru untuk menceraikannya kerana akan ada kebaikannya. Seperti yang telah dinyatakan juga sebelum ini di awal pembentangan, iaitu di dalam firman surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Surah Al-Allahul Azim, yang bermaksud, kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Tinggal bersama mertua atau berasingan itu adalah pilihan masing-masing, tidak kira atas suruhan suami atau kemahuan isteri itu sendiri. Namun, perlu menitik beratkan bahawa sepatutnya apabila pasangan sudah berkahwin dan mempunyai kemampuan untuk hidup bersama selain daripada ibu bapa dan keluarga, maka inilah yang terbaiknya. Ini kerana dengan hanya berpasangan, hak privasi dan membina kehidupan dengan lebih selesa akan terwujud. Tambahan pula, tanpa campur tangan mana-mana pihak juga. Antara makna kemampuan itu adalah mampu menyediakan tempat tinggal khusus bagi isteri. Pepatah Melayu juga ada menyebut, biar banyak rumah daripada banyak orang dalam rumah. Dengan maksud dengan ramainya anggota dalam sebuah rumah, maka ragam dan juga perangai akan berbeza yang boleh membawa kepada pertelingkahan jika tidak ditangani dengan sebaiknya. Oleh kerana ibu sudah ada anaknya yang menjaganya selain daripada yang sudah bersuami isteri, maka tidak lagi menjadi masalah untuk anak yang lain keluar daripada rumah tersebut. Yang penting, sentiasa memberi perhatian dan kecaknaan sama ada dari segi nafkah atau kasih sayang melalui ziarah serta hadiah dan juga nafkah. Bahkan dengan cara ini, perasaan kasih sayang dan penghormatan akan jadi lebih tinggi berbanding tinggal selumbung di rumah. Selain itu juga, suami sewajarnya memahami hak isteri untuk ditempatkan yang munasabah dengan status keistrian agar peranan masing-masing dapat dijalankan dengan lebih baik dan jelas. Ini akan menatijahkan bahtera rumah tangga lebih bahagia. Akhir sekali, layanilah isteri dengan sebaik mungkin kerana dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 19 yang bermaksud, dan bergaullah kamu dengan mereka, iaitu isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Begitu juga, Syekh Al-Marili pernah berkata, para suami diwajibkan bergaul dengan isteri-isterinya secara baik. Oleh itu, bergaullah dengan mereka secara yang dapat menyenangkan tabiat mereka, tetapi tidak pula bertentangan dengan syariat dan adat. Janganlah kamu bersikap bakhil dalam menafkahi mereka dan jangan pula kamu sakiti mereka dengan ucapan dan perbuatan atau kamu menghadapi mereka dengan wajah muram dan kening berkerut. Di dalam tafsir Al-Maraghi sendiri, di 2/1128, beliau menyatakan bahawa kalimah muasyarah iaitu bergaul menunjukkan pengertian kebersamaan dan perkongsian, iaitu layanilah mereka dengan cara yang baik dan para isteri perlu melayani kamu seperti itu juga.
Jadi, suami dan isteri diseru agar saling memberikan kebahagiaan serta menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan dalam melayari rumah tangga. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira apabila isteri tinggal bersama mertua. Antaranya adalah suami hanya wajib mengasingkan isteri apabila berlaku perselisihan faham antara ipar dan mertua sahaja, bukan terus mengasingkannya. Dari hal ini, isteri dapat mempelajari sedikit sebanyak bahawa ibu suami masih di tempat utama daripada isteri dalam tanggungjawab suami sebagai kebajikan anak lelaki, dan isteri berada di tempat kelima dalam turutan tanggungjawab suami dalam Islam. Seterusnya, isteri perlu peka bahawa redha Allah terletak pada redha ibu. Sekiranya ibu sudah meninggal, maka ibu mertua lah yang seterusnya selepas redha suami. Hal ini dapat dijelaskan apabila mertua berada dalam keadaan uzur dan keseorangan, haram bagi anak dan menantunya meninggalkannya demi kepentingan sendiri kerana hilang berkat ibu pada anaknya. Isteri mestilah redha dan menerima teguran atau sindiran mertua dengan seikhlas hati sekiranya memang salah yang dilakukan bukan daripada menyentuh itu sendiri. Namun, perlu diingat bahawa isteri hanya wajib berkhidmat kepada suami. Akhir sekali, perkara yang wajib diambil kira adalah tandas asing dan ruang untuk isteri membuka auratnya. Walaupun isteri selesa tinggal bersama mertua dan tiada masalah, perkara ini amat dititik beratkan kepada suami. Hal ini kerana aurat antara isteri dan ipar belah suaminya masih terbatas kerana bukan muhrim, dan isteri perlu sentiasa peka di rumah untuk menutup aurat dengan sempurna apabila di dalam rumah terdapat ipar duai. Sesetengah pendapat mengatakan aurat kaki dapat dimaafkan sekiranya ada ipar tinggal serumah. Maka, mereka yang dalam kepayahan untuk menyediakan nafkah tempat tinggal kerana melibatkan kewangan yang besar, perlulah mentaati segala syarat yang telah ditetapkan. Walaupun tinggal bersama mertua adalah diharuskan, haruslah diingat bahawa tinggal berasingan dapat mencapai mawaddah dan rahmah dalam kehidupan keluarga masing-masing. Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa." Islam adalah agama yang sempurna dan sangat memahami psikologi hal ini. Isteri dan mertua perempuan adalah wanita, yang mana sifat dasar wanita adalah mendahulukan perasaan. Boleh sahaja berlaku ketidaksefahaman dan perbezaan dalam pemikiran dari segi pengurusan rumah, dapur atau kebijakan dalam rumah tangga. Oleh kerana itu, hak isteri yang sangat utama adalah mendapat tempat tinggal seperti rumah sendiri walaupun kecil atau rumah sewa. Terdapat beberapa penyelesaian sekiranya isteri tidak mahu serumah dengan mertua yang perlu diambil kira oleh suami. Pertama, jika rumahnya besar, hendaklah disekat agar terpisah dapurnya, atau sekiranya rumahnya mempunyai 2 tingkat atau lebih, asingkan dapur dan peralatan rumah serta pengurusan hal rumah tangga antara isteri dan mertua. Seterusnya, suami perlu menyewa rumah lain untuk isteri jika mampu membeli rumah atau menyewa rumah berdekatan dengan rumah ibu bapa suami supaya suami isteri sentiasa bersama. Akhir sekali, sekiranya terpaksa untuk tinggal bersama, suami perlu selalu memikat hati isteri dan menghiburkannya serta selalu memohon maaf kerana tidak mampu menunaikan hak utama isteri dalam pernikahan. Seperti menyatakan bahawa suami terpaksa untuk tinggal bersama dengan ibu bapanya kerana mereka yang sedang sakit, dan berdoa semoga anak-anak mereka bakal melakukan perkara yang sama juga. Syekh Saleh Al-Fauzan menyatakan di dalam kitab beliau Al-Muntaka min Fatawa Al-Fauzan bahawa selagi isteri anda tidak ingin untuk tinggal di rumah tua anda, maka anda tidak boleh untuk memaksanya. Sehabis baik anda perlu meyakinkan orang tua anda berkaitan masalah tersebut dan tempatkan isteri anda di rumah tersendiri dengan tetap menghubungi orang tua, berbakti kepadanya, membuatnya redha dan berbuat baik kepada semampu anda. Nafkah tempat tinggal itu merupakan hak kepada seorang isteri untuk mendiami kediaman yang berasingan daripada ahli keluarga suami dan ahli keluarganya. Sepatutnya, kewajipan asas sebegini diketahui oleh seorang lelaki dan wanita sebelum memasuki alam perkahwinan supaya tidak ada sesiapa yang menzalimi atau dizalimi. Antara hak seorang isteri untuk tinggal berasingan adalah menurut pendapat majoriti ulama daripada mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, isteri berhak untuk mempunyai tempat tinggal yang khusus bersama suaminya dan anak-anaknya yang tidak dikongsi bersama orang lain sama ada ayahnya, ibunya atau kaum kerabat yang lain. Selain itu juga, si isteri berhak untuk enggan tinggal bersama mentuanya dan kaum kerabat suaminya. Imam Al-Kasani menyebutkan dalam Bada'i Al-Sunai, seandainya si suami mahu menempatkan isterinya bersama dengan madunya atau keluarga suami seperti ibu bapa suami, adik-beradik perempuan suami atau anak-anak perempuan
suami daripada isteri yang lain atau kaum kerabat suami, lalu si isteri enggan, maka wajib untuk suami mendirikan tempat tinggal yang berasingan kepada isteri-isteri. Hal ini kerana mereka yang tinggal serumah itu mungkin boleh menyakiti hak isteri atau memukulnya jika mereka tinggal serumah. Keengganan si isteri merupakan petunjuk bahawa beliau terganggu atau disakiti. Ini juga kerana si suami perlu juga mampu untuk melakukan hubungan batin dengan isteri atau bermesra dengannya pada bila-bila masa, dan ini tidak mungkin berlaku apabila adanya orang ketiga di dalam rumah. Akhir sekali, saya akan menjelaskan mengenai hak ibu mertua ke atas menantunya. Ibu suami tidak mempunyai hak ke atas isteri anak lelakinya untuk berkhidmat kepadanya kerana tiada sebarang dalil yang menunjukkan bahawa kewajipan seorang muslimah untuk berkhidmat kepada mertuanya. Tetapi, ibu mertua mempunyai hak untuk dilayani dengan baik atas dasar ihsan daripada seorang menantu perempuan selagi mana ia berada di dalam batas kemampuannya. Begitu juga, apabila menantu mengambil berat keperluan ibu mertuanya, berkhidmat kepadanya dalam perkara yang mudah dan meminta pendapatnya dalam sebahagian perkara akan mendatangkan kecintaan antara pasangan suami isteri. Adapun kewajipan untuk berkhidmat, maka ia tidak wajib kerana suami tidak berhak untuk memaksa isterinya untuk berkhidmat kepada ibu bapanya dan isteri tidak wajib untuk melakukannya walaupun disuruh oleh suami. Hal ini kerana bukan kewajipan yang terhasil apabila akad nikah berlaku. Suami perlu peka bahawa hubungan mereka adalah hubungan suami isteri dan bukan hubungan seorang tuan dengan hambanya. Sekian itu sahaja daripada kami.